Allah tak terima semayang. Dia semayang belakang Tok Imam, Allahu Akbar. Dia pandang rendah pada Tok Imam. Belajar pun setakat sekolah atap jadi imam. Aku ni Universiti Azhar, Allahu Akbar. Tu sombong, tuan-tuan. Banyak tuan-tuan orang yang sombong. Kerana apa? Kerana cantik. Dia sombong sebab dia cantik. Dia handsome, dia belagak. Dia tak nak kawan dengan orang-orang kebanyak-banyakan. Dia nak kawan dengan orang bangsawan saja. Sebab dia perasan dia cantik. Sombong datang kerana apa? Pangkat. Dia ada kuasa, dia ada pangkat, dia sombong. Sombong kerana apa? Keturunan. Saya keturunan cucu Datuk Merah yang buka kampung ini. Oi, Masya Allah. Namanya cucu Datuk Merah. Sombong gila. Ya, cucu Datuk Merah ni kan ada lagu Nona Asia ke apa ke. Banyaklah kumbang di dalam taman. Lagu Nona Asia tu tuan-tuan. Ya, lagu tu. Bunga teratai ke apa, lupa dah tuan-tuan. Yang keempat, sombong ni kerana apa? Kerana ilmu. Lagak pandai. Sedangkan benda ni semua sempoi-sempoi je. Dia sombong kerana cantik. Cantik bila dah tua, hilang cantik. Akak-akak ni cantik sebab apa? Pasal pakai tudung. Cuba buka bawah tengkok ni, ya Allah. Udah macam itik serati aku nampak ni. Habis cantik-cantik hilang. Cuba tengok hero-heroin kita dulu-dulu. Saya tengok Shashi Kapoor ni, ya Allah. Teram mujese epehele kana takui handsome gila. Giginya sumbing tuan-tuan sebelah ni. Segak betul tuan-tuan. Leke hetu jekau kata dia. Sekarang duk tarusi begini tuan-tuan. Tengok dulu-dulu saya Rabbanu, ya Allah. Jajaja Mary Pasipen Calica Sarapenata. Sekarang tengok orang tuan-tuan. Habis. Tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan botok lah. Tapi ustaz muka dia tegang lagi ustaz. Memang muka tegang. Cuba tengok tangan. Berkedut-kedut dah tangan sekarang tuan-tuan. Tak lama. Muka kita ni kalau jatuh motosikal, kena jalan tak, habis hidung, habis pipi, habis. Jangan sombong dengan cantik. Ada orang yang sombong dengan bangsawan harta dia, pangkat dia. Bila dah pencen habis. Dulu dia tuan, sekarang dah pencen. Siapa nak panggil dia tuan? Duduk dia diam situ. Orang panggil dia Pak Wan sekarang ni. Bukan tuan dah, Pak Wan. Kita kata kita pandai. Pandai ni cukup senang hilang. Jatuh dalam bilik mandi, terlentang kepala, hilang ingatan. Dulu orang panggil ustaz, sekarang dah nyanyuk. Jatuh bilik air terlentang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tertomos, bengkak dahi, boleh dimaaf lagi. Tetapi kalau terlentang ke belakang, licin, ke debak, aduh, senyap. Mana bapa engkau? Dia pecah bilik air. Dah terlentang begini. Koma tau. Silap-silap, innalillah. Letak belakang ni koma. Dia tak ingat orang, tak ingat. Dia sedar-sedar sebulan, tak ingat. Doktor kata, suami kak dah sedar. Abang, syukur pada Allah abang. Kamu siapa? Sudah. Saya, ya. Ya, tu siapa? Datang pengurusi masjid. Dola, saya ni Haji Arifin, pengurusi masjid. Masjid tu apa? Sudah tuan-tuan. Siapa nak kisah lagi dia? Datang kumpulan marhaban, makcik-makcik nak, makcik leha, opah nak datang ni. Semua baju uniform serupa je. Kumpulan Yasin marhaban. Ustaz, kami ni makcik gaya, makcik bedah, makcik tipah, kenal ke? Kumpulan marhaban. Marhaban tu apa? Tuan-tuan. Datang anak dara, pelajar kelas Iqra. Ustaz, saya yang mengaji kelas Iqra tu ingat tak? Ingat. Tuan-tuan. Jahat betul orang tua ni. Dalam nyanyuk-nyanyuk dia pun gatal lagi tuan-tuan. Sebab tu jangan sombong. Apa yang ada pada kita hanya pinjaman.
Yang seterusnya orang yang tak diterima solatnya ialah suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Jadi kalau kita semayang, janganlah sombong. Sebab kita nak jaga semayang supaya diterima. Kalau tuan-tuan ini semua solat, semayang tapi belagak, sombong, itu tandanya tak diterima lah. Tadi saya sebut, kalau kita suami, ada isteri, ada anak, salah satu sebab ditolak solat ialah tak bagi nafkah. Jadi kalau nak solat kita diterima, tolonglah jaga isteri. Abang-abang, tolonglah jaga isteri. Isteri tak ada ilmu, kena ajar. Ada satu soalan datang. Assalamualaikum Ustaz. Seorang wanita berusia 51 tahun datang haid selama 7 hari, berterusan dengan warna kekuningan hingga 7 hari. Jumlah semua 14 hari. Pada hari ke-15 datang haid yang banyak seperti biasa selama 7 hari pula, baru berhenti. Soalnya bila dia boleh bersuci dan bersolat? Soalan ni tuan-tuan, bukan saya yang kena jawab, suami dia. Suami wajib tahu benda ini. Abang, dah datang pula abang. Tak kena kering lagi abang. Apa benda ni abang? Manalah aku tahu kamu punya? Astaghfirullahalazim. Itu jawab dia. Tak boleh bagi nafkah. Apa itu Ustaz? Apa jawapannya Ustaz? Besoklah saya jawab. Okey, besok di masjid Darul Aman dia jawab ni tuan-tuan. Tuan-tuan, nombor 1 kena bagi nafkah batin, nafkah zahir. Nafkah batin ialah ilmu. Bukan nafkah batin tu makan kopi janda, kopi larat, kopi mak misai, kopi ambiak, begini misalnya. Sudah diharamkan Kementerian Kesihatan. Ada dekat 30 jenis kopi tuan-tuan. Ini haram, ini ada racun, ini racun berjadual. Macam-macam jenis misai ada ni. Kopi janda. Ui, ya Allah. Ustaz, saya nafkah batin on. Itu bukan nafkah batin abang oi. Itu nafkah zahir. Nafkah batin ialah beri ilmu. Ajar dia solat, ajar dia semayang, ajar dia baca Quran, ajar dia fiqah, ajar dia tentang agama. Saya nak ajar apa Ustaz? Saya pun tak pandai. Kalau demikian, hantar ke Masjid At-Taqwa. Ada kelas wanita. Belajar. Nafkah batin itu apa? Menggembirakan isteri. Bagi dia seronok. Bergurau dengan dia. Cuik pinggang dia. Ini tak pernah gurau. Tak pernah melawak. Abang-abang bawa lah isteri pergi Johor ke apa ke, uptown ke downtown, pergilah tenang. Naik motosikal pergi pasar malam. Orang perempuan ni abang-abang kalau bawa ke Bali itu bonus. Kalau bawa ke Baling pun dah bagus. Pergi pasar malam je, suami naik motosikal. Isteri letakkan dagu atas bahu suami dia. Begitu dua-dua orang naik motor. Seronok tau isteri, bangga yang amat. Peluk rapat. Pergi cari belon kat pasar malam. Cari sate, jalan sambil berjalan sambil makan sate. Bangga habis tau. Abang, belon. Naik motosikal balik pegang belon. Bangga tau orang perempuan. Tak payah beli barang pun tak apa, shopping window cukup lah. Window shopping pun cukup. Asalkan bawa berjalan je. Ini yang saya bawa berjalan ke kubur tiap hari letih, dia kata Ustaz. Isaplah pi'ah. Kita nak mati pi'ah. Yelah bang, no. Bukannya larang ke kubur, pergilah. Bawalah melancong, bawa berjalan. Hiburkanlah hatiku. Ini langsung tak berhibur. Bergurau pun tidak, melawak pun tidak. Nabi Muhammad bergurau dengan isteri Rasulullah. Nabi Muhammad berlawak dengan isteri Rasulullah. Rasulullah ni tuan-tuan sikat rambut isteri dia.
Akak-akak lah suami sikat bila? Tak lah ustaz. Suruh cabut uban pun tak nak ustaz. Lepas ni akak-akak kalau yang rambut panjang, suruh suami buat dandan. Dandan setir nama dia. Menggembirakan isteri itu ialah nafkah batin. Saya ni jarang jumpa isteri saya. Hari Khamis saya di Temerloh Pahang. Malam semalam saya di Melaka. Hari ni di Singapura. Besok malam saya di Kuching, Sarawak. Macam mana tuan-tuan nak hiburkan nafkah batin dia? Entahlah. Tahu tuan-tuan. Handphone lah kawan dia. Buat apa tu? Abang bila nak balik? Lusa. Lama gila. Abang pun dah gila kat sini tahu. Itu menggembirakan dia. Sebab itu tuan-tuan, saya dah cakap pada tuan-tuan, ada benda-benda yang dibolehkan berbohong. Berbohong dalam perang dibolehkan. Itu namanya tactical. Ya, berperang bohong dalam perang. Boleh buat kereta kebal palsu, letakkan alat kereta kebal. Kapal terbang ingat kereta kebal betul, ditembaknya rupa palsu. Itu boleh. Dan dia tak boleh cah. Tipu main-main habis bom aku tak ada tuan-tuan. Yang keduanya boleh berbohong untuk mendamaikan orang. Yang ketiga boleh berbohong supaya kita menyelamatkan nyawa orang. Yang keempat boleh berbohong supaya isteri suka. Supaya suami suka. Cantiknya abang. Macam Errol Aziz. Bohong. Tapi tak apa, janji suami suka. Suami ni balik botak kepala ni. Ya Allah abang, seksinya. Macam Costello bang. Costello, bohong je kamu ni. Tak apa, itu maksudnya bukan bohong yang berdosa. Bohong berdosa ni kalau kita buat dosa ni bohong nak bagi dia suka. Ya Allah, kamu dah tudung sekarang. Cantik sangat, manis sangat macam Nilofa. Tak apa. Kan suami balik-balik tengok isteri, ya Allah, dah pakai tudung cantiknya. Cuba tengok kanan. Pusing kiri. Okey, tengok abang balik. Macam Nilofa. Kadang-kadang ada menyampah. Ya, isteri pun berjalan ke dapur, dia tengok je. Nilofa, opah adalah kata dia. Itu bohong yang dibenarkan, bukan bohong yang berdosa. Yang selalu duk bohong tu, yang tu kategori berdosa. Tuan-tuan, nafkah zahir, bagi makan, bagi pakaian, roti kepada orang makan, bagi rumah, bagi pakaian, bagi makan. Kena bagi makan ni. Ni roti kepada orang makan. Mena bolongga, mena bolonggi. Kena bagi makan tuan. Okey. Jangan tak bagi. Isteri itu sakit sesama, bawa ke klinik tuan. Isteri kita demam, bawa ke hospital. Itu nafkah. Jangan cakap abang sakit sangat kepala. Engkau ambil kepala engkau, hentak kat dinding, lega. Abang dah buat semalam, lega. Tu zalim nama dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Isteri kata abang beras dah habis, belikan beras. Dia tak beli beras, dia beli rokok. Abang mana beras? Taknya mati kalau tak ada makan nasi. Abang anak kita, saya nak makan abang. Abang kira rokok abang je. Inilah tuan-tuan. Rokok dia boleh beli, beras dia tak boleh beli. Dengan sebab itu dia pergi, malah aku bergaduh dengan kamu, aku nak semayang. Dia pun semayang dalam keadaan tak beli makan pada isteri dia. Solatnya reject tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak jadi orang baik, solat itu kita jaga. Jangan sampai solat itu disia-siakan dengan sebab satu perbuatan tak bagi nafkah. Ustaz, macam mana saya nak bagi nafkah? Saya lumpuh. Saya tak mampu bekerja, Ustaz. Isteri awak reda tak? Isteri saya reda. Isteri saya kata dia tak tuntut. Isteri saya faham. Okey, kalau demikian, lulus. Tapi kalau isteri awak tak reda, abang lumpuh. Abang tak bagi nafkah zahir dan batin pada saya. Saya nak minta cerai abang. Harus, silakan. Yang tu boleh. Abang, saya baru 26. Abang 62.
Abang pula stroke lah, lumpuh lah apa abang, saya masih berselera. Abang dah putus selera. Saya minta cerai abang, abang ceraikanlah. Ceraikanlah dia. Sebab tu nafkah dia, dia berhak tuntut. Ustaz, suami saya dah 6 bulan tak sentuh. Tak sentuh apa? Tak sentuh. Akak minta tak? Minta. Dia bagi tak? Bagi. Bagi apa? Penampar Ustaz. Ingat ke bagi nafkah, bagi penampar? Sudah. Okey, sebab tu abang-abang bagi nafkah. Abang-abang tak boleh cakap bila suami minta, isteri kena bagi. Abang-abang juga kena faham bila isteri minta, suami kena bagi. Abang, besok Jumaat jom tidur. Kena pergi. Jangan cakap kau tidur dulu, kan abang datang itu dia. Selalu suami je faham. Besok Jumaat jom tidur. Isteri tengah duk iron, berhenti iron. Suami panggil. Dibawanya iron sekali. Tak sabar-sabar pukul tuan-tuan. Ada kat hospital tuan-tuan. Begitulah juga bila si isteri berhajat, kenalah bagi juga. Itu nafkah dia. Masalah nak bagi macam mana Ustaz? Saya tak mampu. Saya kencing mana Ustaz? Langsung tak berdaya. Teruk sangat. Teruk Ustaz. Ustaz nampak tak? Langsir meja Ustaz tu. Macam itulah bandingannya Ustaz. Saya angkat, jatuh Ustaz. Angkat, jatuh. Isteri kata apa? Isteri redha. Isteri tak kisah. Isteri nama apa? Aiman. Patutlah pun tak kisah. Jadi kalau isteri tak kisah, tutup buku. Tapi kalau isteri kisah, wajib pergi berubat. Dah berubat tak mahu Ustaz. Isteri berhak tuntut cerai. Sebab tak bagi nafkah zahir pada dia. Sebab ni tuan-tuan, bila kita faham solat itu mencegah kemungkaran, maksudnya apa? Kita akan menjaga perkara-perkara supaya semayang kita diterima. Inilah di antara perkara-perkara yang kita kena jaga. Jagalah solat tuan-tuan. Orang yang jaga solat ialah orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Buka surah Al-Mu'minun tu. Di antara orang yang berjaya ialah orang yang menjaga solat. Jadi tuan-tuan, sebagai bentuk dakwah, jalanlah apa-apa benda yang boleh buat dakwah. Saya sebagai pendakwah tidaklah semestinya berceramah sahaja. Tuan-tuan juga boleh berceramah macam-macam. Tuan-tuan ada Facebook, berdakwahlah dalam Facebook. Ajak orang jadi baik. Cuma sekarang Facebook saya dah tak aktifkan. Ya, dah lembab dah saya punya Facebook saya ni tuan-tuan. Jadi saya malah bergaduh je dalam Facebook, menyampah saya. Baik saya tutup Facebook, lagi senang. Berdakwahlah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh berdakwah dengan SMS, dengan kata-kata watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saya puji kepada Irham Management. Ya, Shikin. Dia buat baju-baju saya, Kazim Outfitter. Bagus tuan-tuan. Dia ambil kata-kata saya, dituliskan dalam t-shirt. Saya tengok banyak benda-benda yang ditulis sebagai kata-kata. Bila kita pakai baju tu di belakang, orang baca apa yang kita kata, itu pun dikira sebagai dakwah. Pun dikira sebagai dakwah. Tengok depan pun tulis juga tuan-tuan, kata-kata yang boleh menjadikan orang jadi baik, pun dikira sebagai dakwah. Jadi saya rasa apa usaha yang dibuat oleh saudari Shikin daripada Irham Management untuk jenama baju saya Kazim Outfitters ni tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan beli untuk dakwah begitu santai. Dengan pakai naik motosikal, naik basikal, pakai itu saja orang baca pun dah boleh fikir tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Kita jumpa lagi besok, kita akan jawab soalan haid tadi ni. Dan kalau ada soalan-soalan, tuan-tuan boleh tulis, besok letakkan siap-siap di atas meja di masjid di sana nanti. Jadi senang saya jawab. Okey. Sebelum saya mulakan ceramah, tuan-tuan letak dulu atas meja, saya akan jawab satu per satu besok pagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan buku-buku saya, buku cuit-cuit yang terbaru Duhai Wanita, tuan-tuan boleh ke gerai pusat pendidikan
gerai Irham Management yang menjual barang-barang sekolah saya. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kazim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, insya-Allah. Dan sekian daripada kami. Terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.